TV KPM. Kenapa kursi kat gambar ni makin jauh makin kecil? Yang ni pun sama sampannya. Makin jauh makin kecil. Yang ni lain sikit. Makin ke atas makin kecil. Apa bezanya? Lokman. Cikgu. Kenapa ni cikgu tengok daripada tadi berkerut-kerut? Tak adalah, saya duk fikir ni gambar ni kan macam kursi ni. Makin jauh makin kecil. Kenapa ya? Inilah kita panggil pandangan perspektif. Perspektif? Apa tu cikgu? Kalau Lokman dengan murid-murid dekat rumah nak tahu apa itu pandangan perspektif, Okey. sekejap lagi cikgu akan terangkan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Reka Cipta tingkatan 4 bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Norziana Yof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ibrahim Yaakob, Kampung Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita dan kita juga hari ini bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya iaitu Cikgu Nur Suhaila Siddiq merupakan Ketua Panitia Reka Cipta dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah Port Dickson Negeri Sembilan. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey cikgu, ramai yang tertanya-tanya apakah kaitan gimmick kita dengan pembelajaran hari ini, cikgu? Silakan. Ini yang saya nak terangkan pada Lokman dan murid-murid di rumah. So, apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang perspektif. Okey, merujuk kamus Dewan edisi keempat. Okey, perspektif ialah cara pelukisan atau penggambaran sesuatu benda dan lain-lain pada permukaan rata sebagaimana kelihatan dari sesuatu tempat pada pandangan mata. Okey? Okey, baik. Jadi itulah sedikit pengenalan kepada perspektif. Dan berapa bahagian perspektif ni, cikgu? Okey. Silakan. Ini yang saya nak tunjukkan sekejap lagi. Okey? So, jom murid-murid di rumah dan Lokman kita tengok. Okey, lukisan perspektif adalah dalam bab 2.4 Okey, pengenalan lukisan perspektif. Okey, lukisan perspektif berfungsi untuk menggambarkan sesuatu objek atau ruang daripada pandangan yang dilihat dari arah mata. Jadi macam Lokman tengok tadi kan, dari arah mata Lokman nampak perbezaan antara tiga gambar tadi. Okey, seterusnya, lukisan perspektif memperjelaskan pandangan objek dalam bentuk 3 dimensi kerana saiz, jarak dan warna objek akan berubah apabila dilihat dari jarak jauh. So, jadi kalau Lokman tengok tadi, gambar pertama yang bangku tadi kan, okey, makin jauh makin kecil. Gambar kedua, perahu tadi, makin jauh makin kecil juga. Makin kecil juga. Dan yang gambar ketiga tadi, bangunan tu makin ke atas makin kecil. Dan kalau kita lihat pun selain daripada saiz dia berbeza, warna dia pun berbeza. Sebab apabila kita tengok sesuatu yang jauh, warna yang dekat lebih terang berbanding warna yang jauh lebih pudar lah. Okey. Perspektif sebenarnya ada 3 jenis. Okey, 3 jenis lukisan perspektif. Yang pertama, lukisan perspektif 1 titik. Okey. Yang kedua, lukisan perspektif 2 titik dan yang ketiga, lukisan perspektif 3 titik. Okey, kita nak tengok komponen asas dalam lukisan perspektif. Okey, yang pertama kita ada TL. TL ni adalah titik lenyap Saya gunakan TL lah lepas ni, Lokman. Okey. Baik, cikgu. Titik lenyap ialah titik yang mewakili objek pada jarak jauh. Okey, dan yang kedua
GU iaitu garisan ufuk. Garisan ufuk ialah garis hayalan mendata yang selari dengan satah gambar. Garis ini terletak pada aras mata pelukis. Okey, baiklah. Itulah sedikit pengenalan tentang lukisan perspektif. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Norziana Yof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ibrahim Yaakob Kampung Batu, Kuala Lumpur, merupakan jurubahasa isyarat kita, dan juga Cikgu Nur Suhaila Siddiq, merupakan Ketua Panitia Reka Cipta dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah Port Dickson Negeri Sembilan. Okey Cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey. Untuk kali ini kita akan teruskan dengan jenis lukisan yang pertama iaitu lukisan perspektif. Baik. Jadi murid-murid yang di rumah kita boleh boleh sertai Abang Ya, Lokman betul. untuk sama-sama membina lukisan perspektif satu titik. Apa yang diperlukan Cikgu? Okey, antara barang yang kita perlu Okey. ialah pen. Pen. Kalau di rumah nak guna pensel tak ada masalah. Baik. Okey, kertas, Okey. pembaris. Yang penting pembaris. Okey? Betul. Okey. Okey, silakan Cikgu. Okey. Kita lihat perspektif satu titik. Okey, pertama perspektif satu titik mesti ada garisan ufuk. Tadi kita dah belajar kan, Lokman? Betul, Cikgu. Garisan ufuk berada di bahagian atas. Bila kita nak buat perspektif satu titik, dah tentulah titik lenyapnya Ada satu. satu. Okey, kita tentukan titik lenyap dan kita akan hasilkan bongkah sambung ke titik lenyap. Unjurkan titik. Murid-murid di rumah boleh lihat gambar yang sama, boleh rujuk buku teks Reka Cipta tingkatan 4 jika yang berada di rumah. Sekiranya tiada buku teks, sekarang kita pun dah canggih. Kita dah ada buku teks digital. So murid-murid di rumah boleh juga rujuk buku teks digital sekiranya tiada buku teks di rumah. Ya. Okey, sekarang saya nak Lokman. Boleh Cikgu. Kita nak bina lukisan perspektif satu titik, Lokman. Baik. Okey, yang pertama Lokman. Okey. Okey, Lokman bina garisan ufuk dulu. Okey, baik. Okey. Itu langkah pertama Cikgu. Ya, langkah pertama. Baik. Dan murid-murid di rumah pun boleh murid-murid turut di serta. rumah boleh ikut garisan ufuk yang pertama. Okey Cikgu. Okey, seterusnya ini garisan ufuk lah. Okey, tetapkan satu titik lenyap. Mana-mana? Okey. Okey, Lokman tetapkan satu titik lenyap. Satu titik lenyap. Okey, sudah Cikgu? Dah. Okey, seterusnya kita akan tentukan ketinggian objek yang kita nak buat lah. Jadi Lokman, kalau tengok sini saya taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat kan. Yeah. Okey, kalau murid dekat rumah nak lagi tinggi boleh tinggikan ataupun macam inilah. Okey. Yeah. So lepas tu Lokman boleh bina segi 4. Okey. Saya buat Cikgu Okey, boleh. Okey, baik. Tetapkan dulu Okey. panjang yang kita Ya. inginkan dan juga lebar. Betul? Baik. Lokman tetapkan panjang dan lebar. Okey Cikgu. Okey, siap. Siap Cikgu? Okey, dah. Sama, segi 4. Okey, sekejap saya lengkapkan. Okey, kita buat segi 4. Okey, siap Cikgu. Okey, kemudian langkah seterusnya Lokman sambungkan setiap bucu ke Titik titik lenyap. lenyap. Baik. Okey, sambungkan Lokman. Okey, murid-murid di rumah boleh juga ikut langkah yang sama. Sambungkan setiap bucu kepada titik lenyap. Unjurkan. Okey. Dan kena gunakan pembaris Cikgu Ya, guna pembaris. supaya tidak tersasar. Akan sampai supaya ke tidak titik mana entah nanti. Okey Cikgu. Okey, dah. Dah Cikgu? Okey. Okey. Dah selesai. Okey, sekarang kita nak tentukan jarak
bongkah kita lah. Okey. Kalau makin jauh makin apa Luqman? Makin mengecil, Makin cikgu. mengecil. Jadi kita tak naklah jauh sangat, kecil Betul. sangat. Okey. So Luqman tentukan kat mana jarak yang sesuai. Okey, baik. Ha. Tentukan. Okey, saya pilih di sinilah. Tak jauh sangat. Okey. Dah siap, cikgu? Okey, dah siap. Sekarang Luqman hitamkan ataupun gelapkanlah garisan yang menunjukkan objek tersebut. Okey, baik. Jadi kita buat double line, cikgu ya? Double line. Baik. Ataupun kalau murid-murid di rumah ada pen Betul. ataupun pensel, kita boleh gelapkan guna yang lebih tebal lah. Betul, supaya lebih nampak, cikgu ya? Ya, betul. Baik. Jadi saya hanya gunakan pen, so saya buat 2 line lah. Ya. Supaya lebih kelihatan. Dan juga murid-murid di rumah boleh buat supaya kita bukan hanya dengar dan kita lebih mudah faham lah, cikgu ya. Betul. Okey, cikgu, saya dah siap. Saya tunjukkan di hadapan boleh, cikgu? Boleh. Okey. Okey, nak tunjukkan saya punya lukisan yang cantik ni. Tu Luqman, satu Ya. garisan tu tak nampak sangat. Okey, baik cikgu, terlupa. Okey. Baik. Okey. Okey, tahniah Luqman. So saya bagi cantik Luqman tak? 5 markah. 5 markah. 5 markah. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey. Betul, cikgu ya? Betul. Okey. Seterusnya, cikgu. So, sekarang Luqman. Okey, cikgu. Kalau kita lihat ini garisan atas, cikgu Ya, nampak permukaan atas. Betul. Macam mana pula untuk permukaan bawah, cikgu? Okey, kalau permukaan bawah, kita mesti hasilkan objek di atas garisan Ufuk. Okey. Okey, ini contohnya. So, jadi sekarang kita murid-murid dengan Luqman, saya akan bersama-sama Luqman lah Okey, boleh, cikgu? untuk hasilkan lukisan perspektif yang nampak permukaan Bawah. Baik. Okey. Yang pertama, cikgu, apa yang perlu kita buat? Okey, sama. Apa? Garisan ufuk. Ya, garisan Baik. ufuk. Sekarang kita tengok garisan ufuk dia di bahagian Bahagian bawah. Bahagian bawah. Betul. Okey. Baik, cikgu. Okey, buat satu garisan Cikgu ufuk. buat laju ah. Lepas tu, tentukan. Okey. Tentukan titik lenyap. Ya, titik lenyap di mana nak letak kan? Okey. Okey. Selepas tu, kita bina ketinggian Bongkah. bongkah. Yes. Baik. Okey. Okey, cik. Buat. Cikgu buat tenang je. Okey. Kemudian, Okey. setiap bucu Ditarikkan ke diunjurkan titik lenyap. ke titik lenyap. Baik. okey, murid-murid dekat rumah boleh ya? Okey, Okey. unjurkan. Kemudian, okey. Tetapkan jarak bongkah. Baik. Okey, dah siap. Okey. Boleh Luqman? Baik, cikgu. Sekejap. Tetapkan dia punya ketinggian, cikgu Ya. Okey. Dan kelebaran. Siap, cikgu? Okey, jom kita angkat sama-sama. Boleh? Okey, Boleh 1, tak? Okey. 2, 3. Sekejap, saya buka ni. Okey, dan murid-murid di rumah pun boleh tunjuk Betul. dekat Ini abang kita ke nampak, kan, kakak okey, ke. bila garisan ufuk, objek di atas garisan ufuk, kita akan nampak permukaan Ya. bawah. Okey. Baik. So tengok. Abang Luqman punya, dia punya jarak lebih lebar lah berbanding saya. Baik. Jadi Okey, cikgu, seterusnya. berapa markah yang boleh diberikan kepada saya? 5 lagi saya bagi. 5 juga? Ha. Alhamdulillah, dah 10 markah setakat ni. Ya, betul. Okey. Okey, ini contoh yang ada pada saya. Contoh perspektif satu titik. Dalam keadaan saiz dengan berbeza lah. Baik. Saiz berbeza untuk murid-murid di rumah. Okey, boleh lihat berbeza saiz, berbeza kedudukan, tapi tetap pada satu titik lenyap. Satu titik lenyap. Betul, Luqman. Baik. Okey. Kalau dilihat, cikgu, dia ada sudut 90 darjah, cikgu. Betul. Kena pastikan, okey, saya lupa juga nak cakap sebenarnya. Kalau murid-murid di rumah, pastikan perspektif satu titik mestilah 90 darjah. Dan garisan mestilah selari. Barulah terhasil. Okey, seterusnya Luqman. Baik, cikgu. Kita nak pergi ke perspektif 2 titik. 2 titik. Okey, sama juga. Cuma bezanya bila perspektif 2 titik, berapa titik Luqman? Ada 2 titik 2 lenyap. titik lenyap. Okey. Yeah. Dan kalau kita nampak berbezanya, dia ada condong. Betul. Okey, sisinya Betul. condong. Okey. Sekarang saya nak Luqman bersedia dengan alatan. Murid-murid di rumah boleh ikut sekali. Okey, pertama sekali mesti Kita buat garisan ufuk, ya, cikgu. betul Luqman.
garisan ufuk. Okey. Kemudian Lokman? Kemudian kita tetapkan titik lenyap. Ya, berapa titik Lokman? Ada 2 cikgu. 2. Okey. 2 titik lenyap. Okey cikgu. Okey. Lepas kita dah tetapkan titik lenyap murid-murid, kita akan tentukan ketinggian Bongkah. Baik. dan seterusnya kita sambungkan sambungkan setiap hujung garisan pada titik lenyap. Lenyap. Okey. Baik cikgu. Okey, murid-murid di rumah boleh ikut ya? Okey. Dah Lokman? Boleh cikgu? Jadi Set- kalau perspektif 2 titik, Ya. bezanya ialah 2 titik lenyap. 2 titik lenyap dan sisinya condong. Baik. Okey, Okey, kemudian sudah, cikgu? Lokman tetapkan lebar dan panjang bongkah lah. Okey, baik. Okey. Lebar dan panjang bongkah. Betul. Ini mengikut kita cikgu Betul, ikut Lokman. Makin jauh makin? Makin mengecil. Ya, betul. Baik. Okey. Sekarang murid-murid di rumah kita sambungkan titik. Okey, Lokman tengok sini ya. Okey cikgu. Okey, murid-murid di rumah pun tengok. Garisan di bahagian kiri mesti pergi ke titik lenyap sebelah Kanan. dan garisan di sebelah kanan mesti unjur ke titik lenyap sebelah Kiri. Okey, Baik. sambung Lokman. Okey cikgu. Baik. Okey, kita buat ke belah kanan. Okey, murid-murid di rumah ya. Boleh buat bersama-sama. Okey cikgu, sudah siap? Okey, dah. Okey, Lokman hitamkan bongkah yang kita dah ni tadi, dah bina Okey, tadi. baik. Macam saya gunakan 2 line. Dua line lah sebab nak nampak pekat. Betul. Nak nampak lebih gelap. Kalau tak nanti murid-murid di rumah tak nampak bongkahnya, Perbezaannya. objeknya. Ya, betul. Okey cikgu. Okey, dah siap? Dah siap cikgu? Okey, boleh Lokman tunjuk. Okey. Okey, ini hasilnya murid-murid. Okey. Berapa cikgu markah yang boleh Saya bagi diberikan? lagi 5 markah. Lagi 5 markah. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, seterusnya Lokman. Okey. Macam tadi kita dah buat kita nampak permukaan atas. Betul. So sekarang kita nak buat nampak Permukaan bawah. Okey, saya akan buat bersama-sama Lokman lah. Boleh cikgu. Okey. Tengok. Bila kita buat nak nampak permukaan bawah, maksudnya Garisan objek ufuk. mesti di atas. Garisan ufuk. Ya, betul. Jom Lokman. Okey, baik cikgu. Okey. Okey, mula-mula garisan ufuk. Lepas tu tetapkan Titik lenyap. titik lenyap. Okey. Okey. Tetapkan ketinggian Bongkah. yang bongkah. Okey. Okey. Okey, sambungkan. Okey. Kita sambungkan. Baik. Dan perlu hati-hati cikgu Betul. supaya tidak Kalau tersilap. kita tak buat dengan betul, dengan tepat, nanti Okey. garisan dia tak kena titik lenyap. Betul. Nanti Lari sikit. sengit nanti. Betul. Okey, Lokman Okey. dah. Dah siap cikgu? Sekejap yang terakhir saya buat. Ya, cepat-cepat. Okey. Cikgu buat laju lah. Cikgu dah lama. Okey cikgu. Selesai. Okey, jom kita tengok, tunjuk kat murid-murid di rumah. Okey. Ini garisan. Okey, baik. Okey. Sekejap cikgu Tegak. Tegakkan. Okey. Okey, sama-sama tunjuk Lokman. Okey, ini dia apabila objek berada di atas garisan ufuk. Betul. Okey, kalau untuk murid-murid di rumah Okey. pastikan garisan ini selari ya. Okey, ini mesti selari. Kalau tak nanti tak jadi. Okey, faham. Itu saja untuk Okey, cikgu. perspektif 1 titik dan 2 titik. Okey. Perbezaannya cikgu Saya pun ada contoh lah. Untuk murid-murid di rumah Lebih jelas. contoh yang lebih jelas perbezaan perspektif 2 titik. Okey. Baik cikgu, berapa markah yang cikgu nak bagi kepada saya? 5. 5 lagi? Dah tadi. 20 markah? Betul. Alhamdulillah. 20 ni banyak ni. Banyak cikgu. Terima kasih cikgu. Kita nak berehat seketika. Sekali lagi boleh cikgu? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan
Saya Lokman Hakim dalam Menengah Atas. Hari ini kita belajar berkaitan reka cipta bersama dengan juru bahasa isyarat kita Cikgu Nurziana Yof dan juga cikgu kita Nur Suhaila Siddiq. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, tadi kita dah buat perspektif 1 titik, kita dah buat perspektif 2 titik. So kali ini kita akan buat perspektif 3 titik. 3 titik. Jom Lokman, kita tengok sama-sama macam mana kita nak hasilkan perspektif 3 titik. Di samping tu murid di rumah jangan lupa, jom kita buat sama-sama. Ya. Okey, ini adalah perspektif 3 titik. Jadi bila perspektif 3 titik, berapa titik lenyap? Mestilah ada 3 titik lenyap. Betul, 3 titik lenyap. Ya. Kan? Titik lenyap 1 di garisan ufuk dan titik lenyap 2 pun di garisan ufuk. Baik. Dan manakala titik lenyap 3 berada di antara titik lenyap 1 dan 2. Okey. Jadi Lokman bersedia dengan alatan. Bersedia, cikgu. Okey, murid-murid di rumah pun bersedia. Kita nak buat ikut langkah 1 per 1. Okey, yang pertama cikgu. Okey, yang pertama apa Lokman? Semestinya garisan ufuk. Ya, betul. Pertama Okey. sekali langkah pertama garisan ufuk. Baik. Okey, seterusnya kita titik tetapkan lenyap. Ya. Baik. Ada 3 titik cikgu Ya, betul. Kita akan tentukan titik lenyap pertama, titik lenyap kedua dan seterusnya Titik kita akan lenyap tentukan yang okey, ketiga. berbeza dengan yang 1 dan 2. Untuk titik lenyap ketiga kita mesti buat satu garisan dululah dan kita Okey. tentukan 1 titik lenyap. Okey? Selepas itu kita akan sambungkan. Baik. Okey, kita sambungkan. Okey. Okey. Sambungkan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 ke garisan titik lenyap 3. Baik, sudah cikgu. Okey, kemudian kita tetapkan ketinggian. Murid-murid di rumah tetapkan ketinggian. Kalau rendah maka bongkah kita akan jadi Kecil. kecil. Kalau tinggi bongkah kita akan lebih Besar. besar. Okey. Baik. Kita tentukan. Okey. Selepas kita dah tentukan ketinggian dia, kita akan tentukan kelebaran. Baik, cikgu. Okey, panjang bongkah. Panjang dan lebar. Okey, di sini saya ambil contoh ni lebih kuranglah sama. Okey. Kemudian daripada ni saya daripada kelebaran yang kita dah tetapkan tadi, kita akan sambungkan garisan ke titik lenyap ke 3 untuk bahagian sisi dia. Baik. Okey, sambungkan. Okey cikgu. Okey. Okey, murid-murid di rumah boleh ya? Okey, Okey, sudah siap cikgu? kalau Lokman tengok, Lokman nampak kan bongkah di tengah tu? Betul, nampak Okey, cikgu. hitamkan Lokman. Hitamkan Baik. bongkah. Okey. Oh, dia condong sedikit cikgu. Ya, dia condong sikit. Kalau murid-murid di rumah perhatikan lukisan tersebut, okey, sisi ni akan condong Betul. menuju satu titik. Okey? Okey. Okey cikgu, sudah? Okey, sudah. Berbeza titik pertama 90 darjah, titik kedua tadi kita bentuk V kan? Ya, betul. Untuk titik ketiga, 3 titik maksud saya mesti ada dia bentuk macam bintang. Ya, betul. Bintang 3 penjuru. Ya. Okey. Okey, hitamkan ya Lokman. Okey, baik. Hitamkan. Okey, inilah contohnya yang dah siap. Okey, Lokman boleh tunjuk? Boleh cikgu? Okey, Okey, ini murid-murid hasil boleh yang telah saya dapatkan. Ya. Hebat Lokman. Terima kasih cikgu. Saya bagi lagi 5 markah. 5 markah. Alhamdulillah. Terima kasih Okey, cikgu. sekarang Lokman tadi kita dah buat yang permukaan, kita nampak permukaan bawah. Betul. Jadi dan sekarang kita nak tengok permukaan atas cikgu. ya, permukaan atas. Ya. Jadi saya akan buat bersama-sama Lokman sekali lagi. Baik. Okey, pertama, step pertama Lokman. Garisan ufuk cikgu. Garisan ufuk. Kalau kita nak nampak bahagian atas, kita garisan ufuk di bahagian atas juga. Betul. Okey. Okey, kemudian tetapkan ketinggian. Okey, betul ke tetapkan ketinggian Lokman? Betul cikgu? Lepas garisan ufuk. Ya, titik lenyap dulu. Titik lenyap. Saya saja pun je uji Lokman. saya pun mudah terikut. Ya. Okey, titik lenyap dahulu. Okey, titik lenyap 1 dah ada, titik lenyap 2 dah ada. Betul. Okey. Baru ketinggian cikgu kan? Ketinggian dan titik lenyap ke 3. Okey, kemudian kita tentukan kelebaran. Baik. Okey, kita nak buat lebar mana? Kita tentukan. Okey. Cikgu bergerak-gerak sikit garisan pun jalan. Betul. Okey, kemudian kita tentukan kat mana kita nak lebar dia. Okey, kita buat. Okey.
Okey cikgu, kalau macam kita lihat kan dari sudut permukaan atas ni, dia sama je kan dengan permukaan bawah dari sudut cara nak membinanya. Ya, sebenarnya kalau Luqman perhatikan, kalau Luqman terbalik, Betul? kertas tu Sudah jadi. Ya, betul. Betul. Sebenarnya sama sahaja. Baik. Okey, Luqman, dah Okey. siap? Dah siap cikgu? Okey, jom kita tunjukkan. Baik. Okey, ini hasilnya. Hasilnya. Untuk para murid-murid di rumah. Ya, betul. Okey. Pastikan ada berapa titik, Luqman? Ada 3 titik. 3 titik. Okey, di sini cikgu ada contoh jugalah. Baik. Okey, contoh perspektif 3 titik. Okey, ini contoh yang ada untuk murid-murid lihat. Okey, perbezaan bila berada di 3 bahagian lah. Baik. Okey. Untuk mesti ada yang tertanya-tanya kan, boleh tak kita lukis lukisan objek tu di atas garisan ufuk? Betul. Ya, betul. Boleh ke cikgu? Memang boleh. Okey? Boleh, Kalau kita tengok nanti ketiga-tiga lukisan boleh diletakkan di atas garisan ufuk. Okey, ini contoh. Baik. Cuma cikgu kalau boleh saya bertanya, objek yang bagaimana sesuai dilukis menggunakan perspektif 3 titik ini? Okey, sebenarnya perspektif 3 titik lebih sesuai untuk kita bina bila kita tengok objek tu tinggi. Sebenarnya rendah pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita tak nampak sangat dia punya perspektif 3 titik. Dia sesuai untuk keadaan yang tinggi. Luqman rasa masa bila Luqman tengok alami pandangan lukisan pandangan perspektif 3 titik. Okey. Macam tadi cikgu, saya tengok gambar bangunan tu kan. Kalau tengok contohlah kita bayangkan KLCC. Ya, kita betul. duduk di bawah, bila kita mendongak ke atas, kecil lah pula. Macam betul, itulah, cikgu? itulah perspektif 3 titik. Okey, faham. Okey, kalau kita nak nampak yang atas pula, maksudnya Luqman kena duduk Di atas lah. atas bangunan lah. Tingkat paling tinggi lah. Tingkat paling tinggi lah. Jangan terjun. Jangan terjun. Jangan terjun. Okey. So, Okey. bila Luqman tengok ke bawah, Luqman akan nampak semakin Mengecil. Okey, Luqman. Tahniah. Saya bagi lagi 5 markah. 5 markah. Dah 25 ke 30 markah. Terima kasih cikgu. Seterusnya, Luqman. Sekarang kita nak beralih kepada konsep pencahayaan. Okey. Kita nak tengok macam mana konsep lukisan perspektif dengan konsep pencahayaan. Okey, sekarang Luqman, kita kemas sekejap. Okey, saya alihkan dahulu. Okey, kita alihkan semua. Okey. Kita akan gunakan objek apa cikgu? Ya, sekarang cikgu nak minta tolong Luqman susunkan Boleh, objek. cikgu? Okey, kita susunlah tiga-tiga Kita ada ni. kotak Ya. Baik, yang pertama kita ada kotak, yang kedua kita ada botol air. Ya. Cuma tak ada air lah. Betul. Yang ketiga, kita ada kotak juga. Ya, sekarang ni kita ada 3 objek yang berbeza ya, murid-murid Betul. kat rumah. Okey, sekarang saya nak saya nak Luqman ambil lampu suluh. Baik. Okey, kita nak suluh setiap objek ni. Baik. Jom kita lihat Jom apakah kita lihat. yang terjadi. Okey. Okey, Luqman nak cikgu. mula yang mana dulu? Saya mulakan di belah kanan. Boleh ke Okey, cikgu? boleh. Baik. Okey, saya suluh kotak belah kanan saya. Sekarang ni Luqman suluh bahagian mana? Saya suluh bahagian atas cikgu. Okey, sekarang bayang-bayangnya nampak? Ada di bahagian bawah. Betul. Okey, Ya. sekarang cuba alihkan. Okey, saya alihkan suluh dari belah kanan pula. Belah kanan akan nampak sebelah Kiri. kiri. Okey. Okey, cuba ubah kedudukan pula. Okey, kalau saya suluh di belah kiri, nampak bayang-bayang belah kanan cikgu. Betul. Okey, ini kalau makin jauh pula lampu Kalau suluh tu makin jauh, makin mengecil. Makin memanjang. Makin memanjang, Ya. betul. Okey, cuba Luqman pusing ke belakang pula. Okey. Kan nampak? Betul. Yang tu nampak panjang. Ke tinggi bongkah juga mempengaruhi bayang-bayang. Bayang-bayang. Okey, sekarang Okey. kita test yang kita cuba yang kedua. Baik. Okey, Yang ini kedua, bentuk botol bulat. air cikgu. Botol air bentuk bulat. Okey, bayang-bayangnya pun Bulat juga. bulat juga. Okey. Cuba Luqman Okey. pusingkan ke kanan. Baik. So bayang-bayang akan ke Belah kiri. kiri. Okey, sama juga kanan. Okey, kalau saya suluh belah kiri, bayang-bayang belah kanan Ya, cikgu. betul. Kan dia akan nampak mengikut bentuk Botol air. botol. Dia tak adalah kalau Luqman suluh tiba-tiba segi 4 kat situ. Itu pendek umur tu. Okey, sekarang kita tengok yang ketiga. Baik. Okey cikgu. Yang ketiga sama juga, saya lihat bayang-bayang di bahagian bawah kotak. Betul?
Okey, bila saya suluh di belah kanan, Betul. bayang-bayang belah kiri. Betul. Okey, dan bila saya suluh di bahagian kiri, bayang-bayang belah kanan. Pandailah Lokman. Dan bila saya jauh cikgu, makin memanjang Makin bayang-bayangnya. memanjang. Okey, sebenarnya cahaya mempengaruhi cara kita, arah cahaya tu mempengaruhilah bayang-bayang tu. Panjang ke, pendek ke. So, jadi sekarang kita nak tengok. Okey, contoh yang saya dah ada dah. Baik. Okey, kita tengok. Pertama, Okey. kalau Lokman nampak yang di slide ni. Okey. Okey, yang pertama, Lokman rasa bayang-bayang tu sebelah kanan kan? Maksudnya Betul. arah cahayanya Belah kiri cikgu. sebelah kiri. Ya. Okey, yang kedua. Belah kiri makna kata disuluh dari sebelah kanan. Betul, dari Ya. sebelah kanan. Dan yang ketiga, Dari belakang cikgu. daripada Dari belah belakang. okey, dia Betul ke? nampak ke depan. Okey. Tapi sama je sebenarnya daripada Okey. kiri ke kanan. Kanan, baik. Okey, tadi sebenarnya kalau Lokman tengok ni 3 jenis perspektif kan Lokman? Okey, betul? Betul. Okey, Lokman tadi dah buat kan? Dah cikgu. Murid-murid kat rumah pun dah buat kan? Sama-sama dengan Abang Lokman Ya, tadi. betul. Perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik. Ya. Sekarang saya nak ujilah Lokman. Tadi saya dah Boleh, bagi berapa cikgu. markah Lokman? Tadi dah 30 markah cikgu. 30. Saya okey. hitung punya hitung lah. Saya nak tengok dapat tak lagi. Boleh, Okey? cikgu, insya-Allah. Okey, yang pertama ni perspektif berapa titik Lokman? Sekejap, saya tengok dulu. Okey. Kalau Dia tengok gambar apa ciri dia? kotaknya. Dia Okey. permukaan depan dia Okey, dia 90 darjah cikgu. 90 darjah. Baik. Ha. 1 titik. 1 titik. Kita tengok betul ke 1 Betul ke? titik? Alhamdulillah. Tengok. Hebatlah. Yang fokus dapat jawab. Okey, seterusnya kita nak tengok. Okey. Saya dah Alamak cikgu, tak apa cikgu, markah free. pakai free. Biasalah kadang-kadang ada bonus Betul, kan. bonus. Saya bagi Lokman bonus mark. Okey. Okey. So kat sini kita nampak dia punya ciri selari dan kemudian bahagian kiri dan sisi kiri dan kanannya Ya. condong. Okey. Betul. So jadi mengarah kepada dua titik. So dia adalah perspektif 2 titik. Jadi kalau macam tu 1 dah ada, 2 Betul. dah ada. Okey. Yang ketiga ni mestilah 3 titik 3 cikgu. titik. Terima kasih cikgu. Ni betul-betul bonus mark. Okey. So ini Ya. adalah perspektif 3 titik yang mana kita boleh nampak Okey. bahagian atas besar mengecil ke Ya betul. mengecil ke bawah. Betul. Okey Lokman. Okey cikgu, berapakah markah yang cikgu nak berikan kepada saya lagi? Lokman nak berapa markah? Tadi dah 30. Asyik 5 cikgu, 10 boleh tak? Aduh, kita diamlah pula. Okeylah, saya bagi sebab boleh jawab sampai 3-3. Okey. 10 markah. 10 markah. Terima kasih kepada cikgu 40 markah saya dapat hari ini. Baik cikgu, kita nak berehat seketika boleh ke? Betul. Okey, jangan ke mana-mana tahu. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Bersua kembali dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Ziana Yof dan Cikgu kita Nur Suhaila Siddiq. Okey Cikgu, segmen ni kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey. Kali ni kita nak bersama-sama dengan murid, kita nak uji. Saya nak uji Lokman, saya nak uji Boleh, murid-murid di cikgu. rumah. Macam mana, adakah apa yang kita belajar tadi boleh diaplikasi? Ya. Okey, Lokman dan murid-murid di rumah lah. Okey, kita nak tengok contoh aplikasi lukisan perspektif dalam lukisan persembahan. Sebab sebenarnya Lokman, nanti murid-murid reka cipta Ya. perlu menghasilkan satu lukisan perspektif lah untuk dalam pelajaran kan. Ya. Okey, dan perlu masukkan sekali kesan pencahayaan. Okey, sekarang saya nak uji Lokman dan Boleh, murid-murid di cikgu. rumah. Bersedia, Okey Lokman. Okey, sekarang dekat depan Lokman ada satu bongkah.
Betul? Bongkah hitam. Okey, sekarang saya nak Lokman, okey, kalau murid-murid di rumah, murid-murid boleh ambil lah apa-apa saja bongkah lah. Okey. Ataupun objek, kita nak buat. Saya nak Lokman bina satu lukisan perspektif daripada bongkah tersebut. Baik. Okey, Okey. cikgu. Sekarang ke cikgu? Sekarang. Baik. Lokman rasa Lokman nak guna perspektif berapa titik ni? Satu titik cikgu. Satu titik, okey. Okey. Oh, senang ya Lokman. Satu Senang. titik. Okey, Senang murid-murid sikit. kat rumah boleh guna Okey. sama ada satu titik, dua titik atau tiga titik lah. Okey. Yang pertama macam biasa, Yang pertama, buat garisan ufuk. garisan ufuk. Itu yang paling penting cikgu Paling penting. Yang kedua, Okey. titik lenyap. Titik lenyap, betul. Okey, baik. Saya teruskan cikgu Betul. Okey. Oh, Lokman tengah buat apa tu? Tetapkan dia punya ni. Ya betul. Ha, Ketinggian cikgu betul. Okey, kemudian kita unjurkan ke titik lenyap. Betul. Murid-murid pun di rumah boleh buat Okey. supaya apa yang kita belajar dengan cikgu hari ini kita lebih fahamlah kan cikgu Betul. Jadi apa objek boleh diambil cikgu ya? Apa-apa saja objek boleh. Boleh ambil lah dekat rumah. Betul. Ada bongkah ke, ada Okey, peti surat betul. ke. Tapi jangan ambil pasu mak marah mak nanti gang. Mana pula pasu aku kata mak. Okey. Baik cikgu. Kalau kita lihat bongkah tu dia bentuk segi empat. Betul, cikgu. Kuboid kan? Ya. Okey. Selalu cikgu kalau untuk kita siapkan lukisan ini kan. Berapa minit yang perlu diambil? Dia selalunya? bergantung kepada yang buat tu lah. Okey. Kalau saya tengok Lokman ni dah profesional ni. Nampak pro cikgu Dah cepat ni. Tadi memula mungkin Mula-mula tapi dia dah Betul. dapat rentak kan. Ya, betul, sama cikgu. juga murid-murid kat rumah saya harap macam Abang Lokman lah. betul. Saya rasa kalau buat banyak kali dia akan lebih cepat lah. Betul. Dah Okey, cikgu. mahir. Okey. Cuba angkat bongkah tu. Okey. Sekejap saya tunjukkan. Alatnya betul lah. Betul. Okey, Okey. okay, saya bantu ya. Saya bantu Lokman. Okey. Okey. Ni bongkah tadi. Okey, ni jadi Lokman guna perspektif berapa tadi? Satu titik. Satu titik. Apa ciri-ciri dia Lokman? Ciri dia ialah dia akan 90 darjah 90 darjah dan unjurannya hanya pada ke satu titik. Okey, sekarang Okey. Lokman. Okey, Lokman dah bina. Sekarang saya nak Lokman buat kesan pencahayaan. Okey, baik. Okey, murid-murid kat rumah boleh juga buat kesan pencahayaan Baik. pada bongkah yang kita dah bina tadi. Okey. Kita nak lorek. Okey. Okey, mula-mula kita hitamkanlah dulu. Okey, saya ketepikan takut ada yang tidak nampak. Okey, cikgu. Sekejap Baik. Okey. Untuk lebih jelas seperti yang cikgu cakapkan kita tadi. Kita boleh gunakan dua line lah. Betul. Ataupun Okey. Dan cikgu kalau contoh dalam menjawab peperiksaan kan. Ya. Digalakkan guna pen lah cikgu Sebenarnya lukisan perspektif ni dalam peperiksaan boleh je nak guna pensel. Tiada masalah. Tak ada masalah. Okey cikgu. Saya Okey, sudah siap. Okey, sekarang dah siap kita gelapkan garisan objek. Okey. Sekarang saya nak Lokman buat tone. Buat tone Kita dah tadi kan kita belajar bayang-bayang tadi Lokman. betul. Sekarang kita nak tengok Lokman punya hasil. Okey, bayang-bayang cikgu Okey. Yang tu guna pensel. Baik, okey. Sorry, saya lupa. Baik. Okey. Okey. Tak apa, kita guna pen yang dekat. Okey. Boleh cikgu Boleh. Okey. Okey, baik. Okey. Sikit lagi. Okey, bahagian yang kita nak gelapkan tu mana Lokman? Ialah bahagian yang tidak terkena cahaya cikgu. Sekarang kita nak kena Okey. gelapkan. Okey ni. Lokman gelapkan yang ni. Okey, baik. Okey. Yang sini cikgu Ya. Okey. Sekali dengan sisi dia. Okey, baik. Hitamkan. Ini kalau besar bongkah cikgu ada habis dawak ni Okey, baik. Saya buat yang untuk lebih nampak lah. Tak apa. Buat je. Okey. Boleh cikgu Cuba ni lagi. Gelap lagi. Gelap lagi Baik. Halus tak apa. Okey cikgu, adakah mata pelajaran yang RC ini hanya diambil oleh murid-murid yang mengambil RC ini saja?
Maksud Lokman, adakah lukisan ni Ya, betul. dipelajari oleh pelajar reka cipta, murid reka cipta je? Betul, cikgu. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua, okey, lukisan perspektif ni bukan sahaja dipelajari oleh murid-murid reka cipta, Okey. tapi sebenarnya ada juga dipelajari dalam mata pelajaran yang lain. Contohnya RBT, Okey. iaitu reka bentuk teknologi, dan juga pendidikan seni visual. Maksudnya dia merentas kurikulum. Baik. Jadi untuk hari ini bukan murid-murid reka cipta je yang belajar. Betul. Boleh belajar. Murid yang ambil subjek lain pun boleh belajar bersama. Ya, okey cikgu. Okey. Cukup ke? Sekarang, okey, Lokman tunjuk. Okey, baik. Inilah hasilnya ya. Harapnya betul lah. Ni Abang Lokman pakai pen lah kat situ. Betul. Jadi kalau kita tengok Lokman sebelah okey, sebelah kanan gelap. Okey. Jadi maksudnya cahaya datang daripada Sebelah kiri. kiri, betul. Jadi kanan dia akan lebih gelap. Ya. Sekejap Lokman ni. Okey cikgu, berapa markah cikgu untuk lukisan tadi dah saya yang berapa, cantik Lokman? ini? Tadi dah 40 cikgu. 40. Saya bagi yang ni 10. 10, 50. Alhamdulillah capai Okey, target sekarang cikgu kita nak tengok. Ini adalah contoh-contoh untuk makluman murid-murid di rumah, untuk makluman Lokman. Ya. Perspektif ni juga kita buat ada dalam kerja khusus kerja khusus kertas 2 reka cipta, sebab pelajar murid perlu hasilkan lukisan persembahan. Baik. Okey, yang mana lukisan persembahan tu mesti menggunakan perspektif, ada tone bayang. Ya. Okey. Jadi ni contohlah. Okey, Lokman tengok kat sini kan, contoh-contoh yang lukisan persembahan yang boleh kita aplikasilah. Okey, tapi sekarang ni saya rasa alang-alang dah ada gambar ni kan. Okey. Kita mesti nak uji lagi Lokman. Boleh cikgu. Saya nak tanya Lokman yang paku pit tu. Paku pit. Perspektif berapa titik tu Lokman? 2 titik cikgu. 2 titik. Kenapa 2 titik? Sebab dia punya tu apa tu? Ada 2 titik. Bentuk V kan? Ya, betul, V. Menghala kedua arah. Okey, yang bawah tu music player tu? Sama juga 2 titik sebab bentuk V. Ya, betul. Menghala kedua titik. Okey, sekarang sebelah kanan. Okey, yang ni dia macam condong. Sisi dia. Sisi dia condong. 3 titik. 3 titik. Ya. Dan yang bawah? Yang ni pun sama saya lihat dia punya sisi condong juga. 3 titik. Betul Lokman. Bijak dah Lokman ni. Boleh jawab periksa cikgu. Boleh jawab periksa, boleh ajar orang lain juga. Alhamdulillah. Mungkin boleh bimbing orang lain. Ya, okey? betul. Lagi satu, alang-alang ni lah. Lokman nampak tak gambar sebelah sana tu? Nampak cikgu? Okey, tadi awal-awal tadi kita tengok Lokman fikir kan. Kenapa macam ni, kenapa macam ni. Sekarang Lokman dah belajar dah semua. Baik. Jadi sekarang saya nak tanya, daripada yang first tadi, mula-mula tadi Lokman hairan-hairan tadi. Sekarang yang pertama tu perspektif berapa titik Lokman? 1 titik cikgu. 1 titik. Yakin Murid kat rumah pun boleh cuba Baik. Yang kedua? 3 titik. 3 titik. Dan yang terakhir 1 titik. 1 titik juga. Hebat dah Lokman ni. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Apakah rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini cikgu? Okey, rumusan yang saya dapati hari inilah. Hasil saya dah ajar Lokman, dah ajar murid-murid di rumah. So murid-murid semua dah dapat kenal pastilah lukisan perspektif. 3 jenis lukisan perspektif, iaitu perspektif 1 titik, 2 titik dan perspektif 3 titik. Dan juga pelajar memahami konsep pencahayaan dalam lukisan perspektif. Baik. Dan bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini? Hasil pembelajaran hari ini, okey, saya Agak-agak dapati Lokman memang cemerlang lah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan rujukan cikgu? Okey, murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan rujukan di portal Delima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Suhaila Siddiq dan juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ziana Yof, dan kepada murid-murid saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.